Tapi pada saat ini, pada jam ini, kami nak bersama dengan wakil penampang untuk Parlimen Digital iaitu Shan Gom yang bersedia Skype langsung ketika ini. Terima kasih Shan kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita bercakap tentang digital ini, memanglah Shan ini adalah wakil penampang Parlimen Digital. Tetapi kalau kita melihat kepada kempen, sepanjang kempen pilihan raya negeri Sabah ini, kita melihat instrumen digital itu, platform digital itu adalah satu perkara yang amat penting sekali untuk mendekatkan, merapatkan lagi hubungan calon-calon yang bertanding dengan pengundi-pengundi di Sabah. Bagaimana pada pandangan Chan sendiri melihat kepada usaha mendekati pengundi ini menggunakan platform digital sendiri? Kerana kita melihat sudah pasti platform digital ini mudah diakses di kawasan bandar khususnya kerana capaian internet mungkin lebih tinggi dan sebagainya. Bagaimana secara keseluruhannya Shan memandang kempen melalui platform digital ini, Shan? Pertama sekali, terima kasih kerana mengikutnya pada hari ini. Jadi sebenarnya platform digital ini merupakan satu aset yang besar yang digunakan oleh ahli-ahli politik, bukan sahaja di pedalaman, tapi juga di area bandar lah. Tapi untuk konteks, dalam kalangan tunggal, lebih daripada 50% kalangan belia di Sabah tidak mempunyai akses internet. Jadi sekiranya mendekati cara mereka membuat kempen ini dari segi digital, dia hanya kebanyakan dia akan saja memberi aktif di kawasan bandar-bandar seperti Kota Kinabalu, Penampang, Anakan, Tawau. Tapi kalau kita pergi yang pedalaman-pedalaman sikit, terutama yang di area Kinabatangan, Tonggol, mereka membuat satu kempen on the ground movement, iaitu mereka membuat kempen untuk mendekati para orang-orang yang tinggal di sana. Jadi kalau yang punya kempen ini kan kita boleh cakap yang dia efektif di area bandar-bandar kita, tapi mungkin kurang efektif kalau kita pergi ke area luar bandar. Dan juga Shan, seperti kita melihat kepada pendigitalan, digitalisasi dan sebagainya, ini adalah konteks utama dan kita mengikuti perkembangan teknologi dan juga zaman masa ini. Tetapi kalau kita nak melihat kepada mungkin penggunaannya meluas dalam kalangan belia, masyarakat muda dan juga pengundi muda di Sabah. Tetapi bagaimana kita nak berkolaborasi dalam aspek yang lebih baik, terutamanya digital ini dapat diaplikasikan oleh semua pihak, bukan sahaja menerusi rangkaian tetapi penggunaannya lebih mudah, aksesnya lebih cepat dan juga baik, terutamanya di Sabah. Okey. Sebenarnya itu sebagai konteks lah. Digitalisation ni ataupun internet access merupakan satu key manifesto yang banyak ahli politik di Sabah sedang menggunakan. Daripada pandangan saya, sekiranya kita mahu digitalize ekonomi atau digitalize editing, sebenarnya kan kita harus mempunyai infrastruktur yang baik dulu lah. Sebab sebenarnya kan infrastruktur ini suatu isu yang sangat mendalam lah yang di kalangan orang. Jadi kalau kita mahu mendekatkan, kalau kita mahu bercakap tentang digitalization, dia membawa maksud sekiranya kita memberi akses internet kepada semua rakyat Sabah, tidak mereka berada di luar. Bagaimana untuk kita melihat Shan, kerana sepanjang kempen ini, kempen pilihan raya negeri digerakkan, kita melihat suara dan juga aspirasi kemahuan rakyat dan juga pengundi Sabah itu kita dengari. Antara yang paling menonjol sekali iaitu capaian internet ini. Ini menjadi isu yang sangat hangat sepanjang kempen pilihan raya negeri ini. Bagaimana untuk kita melihat calon-calon ini menampilkan mungkin pilihan mereka ini ataupun isu ini yang didengari, dan juga adakah ini akan menjadi penentu ataupun penentulah kepada pembuat keputusan pengundi pada hari ini, isu-isu berkaitan dengan infrastruktur, capaian internet dan sebagainya, Shan? Okey. Jadi sebenarnya kan sekiranya pada pandangan saya lah, kebanyakan ahli politik yang mengetengahkan isu pencapaian internet ini, orang mahu mendapat pengundian dari golongan belia lah. Sebab kebanyakan yang golongan belia yang mengetengahkan isu ini tentang internet. Sebab kebanyakan ni yang umur saya yang golongan belia, kami berasa bahawa kan hari itu kan kita sebab PKP, MCO begitu. Terus kami terpaksa membuat e-learning tapi tidak internet. Jadi itu yang kami tengah mengetengahkan dengan isu Irina Mosidin lagi. Jadi kebanyakan politisi ini kan dalam mengetengahkan isu itu mendapat kebanyakan undian orang muda. Tapi sebenarnya kebanyakan juga kami juga mahu melihat contribution ataupun
berapa aktifkah seorang politician itu, seorang ahli politik itu sebelum PRN juga. Bukan saja semasa PRN, bukan saja semasa berkempen, tapi juga dia contribution sebelum PRN bermula. Kalau kita bercakap tentang soal itu, bagaimana calon yang aktif sebelum pilihan raya negeri dan sebagainya membawakan isu rakyat, antaranya dalam kaitan dengan capaian internet dan juga infrastruktur ini, adakah kita melihat kepada boleh kita andaikan bahawa pengundi pada hari ini memilih berdasarkan calon berbanding parti? Okey, tapi sebenarnya ada sentimen yang banyak sentimen lah. Ada setengah orang yang memilih parti, setengah orang yang memilih calon. Sebab dalam pandangan orang yang memilih calon, mereka berasa bahawa kalau orang pilih parti, calon ini boleh lompat parti saja. Sebab an act to actually macam prevent itu dari happening lah. Jadi kebanyakan orang yang mengundi calon itu, orang fikir atas dasar itu. Tapi kebanyakan orang yang undi parti, orang berfikir atas ketiga kecil gitu. Okey, kita mau parti ini atas dua dasar, iaitu satu yang seperti dikatakan tadi, sabahan untuk bertahan, sabar untuk sabar, adapun sabar untuk bekerjasama dengan federal government. Jadi saya berasa bahawa sentimen itu dia sangat complicated, sangat rumit. Saya sendiri belum tahu lagi kiranya kebanyakan orang akan undi menjadi calon ataupun menjadi parti. So, kalau kita tengok pada PRN ini, walaupun calon itu bagus, mungkin dia berada dalam parti yang salah. Atau mungkin kalau parti itu bagus, mungkin dia mempergunakan calon yang salah. Jadi kita memberi mandat itu kembali kepada rakyat lah, kepada orang kawasan itu. Tengok drama itu calon atau tengok drama itu parti. Ya, Shan, saya perasan ketika Shan bercakap, nampak jari sudah bertanda. Itu menandakan Shan telah pun membuat tanggungjawab sebagai pengundi. Kalau Shan boleh kongsikan yang di mana Shan mengundi hari ini dan juga bagaimana Shan melihat kepada proses pengundian, terutamanya melibatkan SOP pagi tadi. Oh, boleh. Ya, so saya tadi mengundi sekitar jam 9 pagi, 10 pagi. Dan SOP itu saya sangat terkejut. Bahkan banyak orang ikut SOP. Saya fikir yang mungkin banyak orang tahu area lah, orang akan bersebut lebih, tapi bukan begitu. Saya hanya mengambil masa dekat 30 minit, jadi kurang daripada 30 minit untuk mengundi. Dan ini merupakan my first time voting lah. Cubaan pertama saya untuk mengundi. Jadi itu adalah satu yang sangat baru untuk saya. Dan saya juga tahu bahawa saya adalah orang pengundi yang paling muda di kawasan pengundi saya. So itu merupakan satu saya rasa macam lebih ramai orang muda harus mengundi lah pada masa depan. Tapi SOP semua begitu sangat baik. Saya sangat gembira yang kebanyakan orang Sabah di kawasan saya mengikut SOP dan mengikut masa mengundi yang betul. Dan juga Shan, ini kali keberapa Shan mengundi? Adakah ini kali pertama untuk Shan? Kali yang pertama. Ya, kali yang pertama. Ini pastinya satu pengalaman yang cukup berharga untuk Shan. Kali pertama buat pengundian untuk pilihan raya negeri. Tetapi kita tahu undi itu adalah rahsia. Tetapi berdasarkan peribadi dan juga perkara yang mungkin Shan lihat sebagai seorang belia dan juga anak muda Sabah, apa bentuk pengundian dan juga pemilihan yang dilihat oleh Shan sendiri, terutamanya melibatkan sentimen je lah. Ya, sentimen bagaimana? Boleh. Kalau saya sendirilah sebagai seorang muda, saya tengok dua-dua. Saya tengok calon itu dan juga parti. Sebab dekat kawasan saya ada 7 calon dan itu merupakan 7 orang tu memang banyaklah. so memang saya akan disebut satu-satu calon itu, tengok apa yang diorang buat ini dan tengok kalau mereka memang sudah ada dari segi contribution kepada kami punya komuniti. Dan dari itu saya tengok parti. Tengok kalau parti itu merupakan satu kredibiliti yang bagus atau kredibiliti yang kurang bagus. Dan dari itu akan mengundi. Sebenarnya saya boleh bercakap bagi semua orang-orang belia lah. Tapi kebanyakan belia pada hari ini akan membuat, saya rasa kebanyakan orang belia akan membuat kajian selidu ahli-ahli politik yang akan bercalon dalam kawasan mereka, itu juga dengan saya lah. Tapi saya juga merasa bahawa saya mahu mengundi, saya mahu mengundi orang yang lebih muda. Sebab saya ingin tengok dalam kawasan dalam Dewan Undangan Negeri Sabah,
lagi ramai orang muda yang boleh pergi, yang boleh mempertengahkan isu-isu orang muda. Sudah pastilah Shan juga ada rakan-rakan yang lain yang juga golongan muda yang turut mengundi di kawasan yang sama, mungkin ada perbincangan yang dilakukan. Adakah kita melihat kempen-kempen calon yang berlaku di kawasan Shan itu mampu mempengaruhi corak pengundian mereka, kerana sudah pasti kita juga faham ada kalanya mereka ini kekal dengan incumbent, siapa yang pernah memerintah di kawasan tersebut dan sebagainya. Adakah corak pengundian atau corak kempen itu mempengaruhi keputusan akhir berdasarkan dengan apa yang dibualkan oleh Shan dan juga rakan-rakan? Ya, saya sangat rasa bahawa kempen itu mempunyai pengaruh yang besar kepada seseorang pengundi itulah. Sebab sebenarnya seorang calon itu, apabila seorang calon itu membuat kempen dan membentang punya manifesto, cara mereka mendekatkan hati dengan orang komunitas sana, mendekatkan hati kami, ya sememangnya boleh membuat kami punya undi berubah. Kebanyakan sebab di Sabah ni politik dia macam sikit, dia macam drama. So kami pun tidak tahu mana mau mengundi. Jadi dia juga tengok kepada kempen seorang itulah. Kalau kempen itu sangat bagus, kalau dia telah track record yang sangat baik, kalau caranya berkempen itu sangat sesuai dengan age group yang dia mau mendekati, memanglah dia akan boleh mengubah seorang itu mengundi kepada pihak mereka. Dan juga Shan, mungkin ini antara soalan terakhir yang saya nak tanyakan. Kita cakap berkaitan dengan digital, anak muda suka kepada digital, teknologi, revolusi, evolusi dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh masa yang sama, bila kita bercakap berkaitan dengan teknologi dan juga keadaan semasa ini, pastinya itu kalau kita tolak tepi, tetapi peluang pekerjaan itu masih lagi antara faktor utama yang membelenggu mungkin anak-anak muda yang berada di Sabah. Apa gunanya teknologi dan juga digital yang canggih ini? Apa pandangan Shan, terutamanya melibatkan isu-isu pengangguran, isu anak muda tak ada kerja dan juga peluang yang agak terhad di Sabah? Okey. Terima kasih atas soalan itu. Saya rasa bahawa kalau kita mau bandingkan peluang pekerjaan dengan atau teknologi, saya sangat ada sesuai sebab dua-dua itu merupakan satu macam dengan ini dia connect with each other lah. Sebab sebenarnya kebanyakan kerja-kerja yang kita mau mencari sekarang ini sangat dependent dengan teknologi. Sebab kalau kita mau apply kerja pun, kena apply dari job street, kena apply dari LinkedIn atau semua begitu. Kalau apa yang juga yang kita boleh membuat dari segi ekonomi memerlukan orang muda untuk mempunyai teknologi. Jadi sebenarnya kita tidak tahu kita harus tengok dua itu sekali, bukan saja kepada teknologi saja, tapi juga kepada isu pengangguran dan isu kadar hidup yang tinggi lah. Setidaknya kita dapat meningkatkan teknologi, kita juga dengan tidak langsung akan meningkatkan peluang pekerjaan di Sabah. Shan, sebelum kita melepaskan Shan pergi mengakhiri perbualan ini, saya lihat Shan itu memakai baju tradisional pada hari ini. Adakah itu pakaian yang dipergi ke pusat mengundi? Kerana kita lihat ada gambar-gambar yang dikongsi di Twitter ni, di media sosial ni, ada yang pakai baju tradisional dan ada juga yang pakai kostum Power Rangers saya tengok ni. Kalau Shan sendiri? Ya, saya tidaklah pakai ini pergi mengundi sebab dia memang panas. Saya pakai ini untuk tujuan ini saja sebab ini memang sesuatu yang special. Kalau occasion yang special, saya pakai inilah. Okey, Shan, terima kasih Shan kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kami Shan telah membuat pilihan dan juga saya percaya 41% setakat jam 12.30 hari rakyat Sabah telah membuat pilihan. Astro One terus membawakan orang kata apa keputusan dari semasa ke semasa selepas tutupnya pusat pengundian nanti.